Yes, sir. Yes, sir. All right, great. Unmute. So, okay, class. So, welcome back to our lesson. So, without further ado, let's start with Umur Kita Al-Fatihah and learning prayer. Okay, so here are the things we are going to do today. So, first of all, I'm going to recap what we have done last week on isometric drawing. And today, we're going to get into the detail of 3D modeling ataupun what we call as solid modeling. 3D modeling, solid modeling, 3D drawing, something like that. Okay, we are going to go in detail and on that, but I'm not going to do the task from your lab manual from starting to finish. But what I'm going to do, I'm going to give you some of the basic things, fundamental things that you need to know about 3D modeling, and then afterward, we're going to finish our lesson, our Google Meet, sorry, our live session, quickly, so that you can refer, you can try and do at your own time lah, at your own pace. So as you know, we have the videos and all other tutorials that you can get from YouTube or any other platform, for you to help you for you to complete your the today's task. Okay, on 3D modeling. Okay, and then after that, last thing we're gonna do, I'm going to explain to you about your practical test, AutoCAD practical test, and there is another one 3D design assignment. Okay, so for your information, your AutoCAD task, okay, will worth 15%. Okay, 15%, sorry, 15 over 40 of your PB marks. Okay, so if you still remember, for your manual drawing, okay, 10 over 40, 10 marks for your practical test on manual drawing, and then 5%, sorry, 5 over 40, 5 marks for your assignment, which I got from your individual as manual drawing assignment lah. You have submitted before, so you don't have to worry about that. And so we have another 15 over 40 mark, 15 marks for your AutoCAD test that we're going to do next week. So I'm going to explain what are the tests, what is the test, and then we have 3D design project where you have to design your own project. Okay, and then 3D, yeah, 3D project, you have to design it, and that will worth 10 marks. So that's all for your PB marks. Okay, so remind me if I didn't if I will not giving you information about that. Takut saya terlupa. Okay. Alright, so let's do a little bit recap on what we have done last week. And actually, for your isometric drawing, I prefer you to follow the video method, because my method, when I taught you, is more 3D, is a 3D modeling style. Okay, which I think if we go to isometric, as I said, we have isometric punya dia punya ni lah, dia punya functions, commands in AutoCAD that is specific for isometric. So if you use that as according to the video that you have referred, so dia akan lebih senang lah. So I just want to give you some recap. So as usual, you just open up a new tab, and then you just open up, open up new, what we call, uh, new drawing, and then just click on AutoCAD ISO. Right, so open up, and then make sure it's still drafting annotation. You don't have to change anything at this point. Okay, but what we're gonna do, you have to make sure, all right, before we move on drawing our completing our drawing, you have to make sure that your, I think this one, net mode, isn't it? Okay, you go to this one here, net mode here. Okay, so make sure you click and set it. You can buat snap setting. Okay, I hope you can see here, right? At the bottom, on the right bottom here. Okay, and click on the snap setting. All right. So here there are a lot of things you can discover. All right. So one of the things yang kita akan tengok ialah this one here. Isometric. Make sure you select snap type for isometric snap. Okay, you click on that, and then click OK, and then you can get
the setting here. Right? So in fact here as well, what you can do, you boleh tukar juga banyak perkara lah. I think we can even change the size, you know, of your pointer here. Boleh tukar. So kalau explore, boleh jumpa lah cara nak tukar-tukar dia. Lagi panjang ke lagi pendek ke, itu antara yang you can explore. So I'm gonna go with that. Okay, and this is your isometric plane right now, and this one is, I would say, side view isometric plane. So if you click F5 button, kalau awak klik on the F5 button, dia akan tukar. Okay, now it's on the top plane. Okay, pandangan atas punya plane lah, tapak dia ni. And you change on another one, if you click again on F5 button, okay, dia akan tukar lah kepada front view ataupun front plane. Okay, so you change this according to whatever you are trying to draw. And my suggestion is, if you making lines, it doesn't really matter. Kalau buat garisan lurus, tak ada masalah. If you make straight lines, it doesn't really matter which one you choose. Okay, but when you trying to draw a circle and so on, circle and arc, okay, it's going to be, you have to make sure that your isometric plane is according lah. Okay, then let's try, okay, and do a bit of our drawing here. So I'm going to show you thing that we have done. Okay, but before that, make sure as usual, saya tak buat, tapi make sure as usual, every time you start a new drawing, make sure that, okay, you start with setting the limits. Number one, setting the limit. That's always the main things to do. Setting the limits, and then setting your layers. Okay, object line, dimension line, hidden line if we have one, and then construction line. Okay, and I believe I have explained to you last week as well. The thing yang saya explain juga, iaitu the importance why we have to set layer. Okay, ingat, kita boleh shut off, kita boleh on kan kita punya layer tu supaya kita nak tengok yang mana satu. Okay, so that is one of the function of having a different layer. Okay, right. So I'm going to show you. You have to refer to your manual lab. Tolong refer manual lab awak ni. Okay, tolong buka. Okay, and then you can. I'm going to start with the drawing at the back here. Okay, so I'm going to start with. So as here you can see, I set my drawing plane, isometric plane to top view punya. Okay, top view. Okay, so you can start with any line you have. So just click a line. Okay, so okay, here maybe because my ortho mode is off, so I want to on my ortho mode. So make sure, I think you know it already by this time. Untuk auto mode on is you just have to click button F8, F8. Okay, now you can have like a straight line, vertical, okay, or horizontal. But as you can see, my cursor here, my line here is limited by following the isometric plane. So untuk yang buat atas ni kacau. So if I want to make a line that goes up here, I have to click my F5 button. Okay, so that I can draw on my plane. Okay, I'm just gonna go back here to the top view ataupun plan view. So this one is gonna be 90. Okay, alright, that's quite small. Okay, 90, and then we're gonna have 50 here. Okay, ini saya buat quickly ya. And then I have to change. So you don't have to cancel. Awak tak perlu cancelkan semua benda. Awak just tekan F5 button je sambil-sambil tu. Dia akan ikut. You don't have to cancel anything and then click on F5 button. Tak perlu. Sambil-sambil buat line tu, you can just change your isometric plane. So now I want to make the 20 mm size here. And then kita ada another is about 10 to the left side here. And then going down, it's going to be another 10. Okay, and then go there. That will be 50. Then click on here. Alright, so but as I said, kita tak detect. Kenapa tak detect? Sebab
lebih tu. Okay, alright. Saya buat 50 patutnya saya buat 60 tadi. Sekejap. Okay, do it again. 60, supposed to be 60. Okay, and then 20 here. 10 to the left. Okay, 10 to the bottom, waiting downward, and then 50. Right, so click there. Okay, and then make another line. Okay, but I want to make it to the left. So that one. One will be 50, going up 10. Okay, going to the back 20. Okay, make here. So this one is 50. Okay, click here. Okay, now we have like very quickly we get this shape here. Right now I'm gonna start with the drawing here. As you can see from the drawing, this is actually okay. Alright, so this part is actually actually a quarter circle because the radius is the same on both sides, 50-50. So boleh adjust lah kat situ. Okay, alright. Okay, so alright, so this is the idea for isometric drawing. We don't use the same circle here. Kita tak guna kita tak gunakan dia. Okay, dia akan dapat lain. Even though we change the F5 button, tekan button F5 dia takkan tukar. Okay, because this one is for 2D drawing, not for isometric. So if you refer on the video that I've given you, that one they use ellipse command. So click on ellipse command and then select on ISO circle, or can just click button I and then enter. Okay, now you have to specify your center. So this center, but we don't want this kind of circle. So you have to just as simply as clicking the button F5, dia akan tukar ikut kita punya kehendak, and then you set the radius. So this is 50. Atau boleh click on the edge here, on the end point here, or you can just easily putting the dimension 50. Okay, and then after that you can just use 3. Okay, right. And if you remember last week when I tried to do the trimming, it was very difficult because my snapping is in 2D snapping, not isometric snapping. So if you change the snapping, this is yang ni saya tukar tadi tu snap setting ni. So if you change the snap setting to isometric snap ni, bolehlah trimming. Dia akan lebih senang. And even for other tangent dan sebagainya untuk detect ni pun kita boleh ni lah, boleh dapat. Okay, alright, so next one we're gonna have the other half, the half circle on here with the radius 30. So you can just use circle, sorry, not use circle, ellipse again, ellipse. Okay, alright, and then click on ISO circle and select the midpoint here as our radius. Okay, so we don't want this kind of circle, so we just click on button F5 and then change, and then you just click here or make sure the dimension is 30. So if you can nampak sudah dia tulis 30 nampak 30 tu. Okay, ataupun you can simply click on button 30 lah. Right, so and here untuk kat belakang dia ni you boleh copy saja. Okay, copy. Alright, select object and then enter, and then you can specify base point dia. Saya pilih dia punya center point. Okay, alright, tekankan F5 untuk adjust. Saya nak buat belakang. Kalau saya tukar macam ni dia akan jadi sini je, dia tak boleh ke belakang. Ni boleh belakang. Dan lain ni tak boleh. Ni kat tepi kanan je. So you change lah accordingly. So you want to go back to the back about 20 mm. Right, so and then click button escape to cancel everything. Okay, so this is what you can do. Or actually, my suggestion is better you trim first this part here. Trim dulu yang ni. Okay, you trim that first, and then you copy. After that, you copy here, and then enter. Okay, specify base point, and then bring to the back 20. Okay, and center lah. So and then just make your own line, and then just sambungkanlah dia. Okay, and this one you might want to trim as well. Okay, alright, as we have set the trimming. Okay, aku kena check lah supaya dia detect kita punya tangent ni.
Tutup yang lain dulu. Kalau dia tak detect susah. Okay. Maybe I have to change the Why? Hmm. Right. So set engine. Mm-hmm. Maybe I also want to tick on quadrant. Okay, click on quadrant lah. Guna quadrant. Okay, nampak dia akan detect dan kena. So saya guna quadrant tadi. So I repeat again. For this one here. Okay, untuk sambungkan sini, saya pilih quadrant. Tangent ni tak detect. So supposedly dia detect tapi saya tak tahu kenapa. So instead of tangent, saya gunakan quadrant. Boleh juga. Gunakan quadrant. Okay, yang ni saya on je lah juga. Saya on juga. Okay, so quadrant bentuk dia, you buat line. You click on the line. You buat line, select quadrant nampak ni. Dia detect quadrant. Okay. Then you can get there. And then just trim this one here. And then that's it for your... Alright, I forgot this one here. Okay, this part here, copy je lah. Okay, you copy je. Copy and then select the base. Here. Ke atas. Okay, and then now you completed your isometric drawing. So as simple as that. Within 10 minutes, awak dah boleh siap lah untuk drawing ni. Okay, alright. For the dimension, now kita go pada dimension. Saya buat sedikit review sikit untuk dimension. Okay, so untuk dimension kita gunakan buat je dimension macam biasa. So you go to annotate, make linear. So buat je macam biasa. Right, so just set everything. Okay, I think about there. Buat je tak apa. Abaikan dulu dia punya bentuk. Okay, apa lagi? Tapi my suggestion is awak adjust lah kalau awak nak ukur yang sini. Sekejap, Better kalau awak nak ukur sini. Because this is horizontal kan. So you change your F5. Change the ISO view. So saya gunakan ISO plane dia adalah top view lah. So, lebih cantik situ. So baru buat punya ni ukuran. So baru dia akan dapat detail lah. Tapi sama je lebih kurang je ni. Okay, so kita buat semula. And then this one. So saya buat sini je. Saya tak buat semua. Okay, so what you gonna do is you want to command dim edit. Dim edit. Okay, and then select on oblique. So you command dim edit, dimension edit lah. Ataupun you boleh klik kat sini. Di sini ada dim edit. I think this one here. Okay, this one oblique terus. Ini dia dah set oblique, lagi senang. Ataupun you boleh dim edit and then tekan oblique sini. And select object yang awak nak adjustkan dia. So yang ni sama kan, yang ni daripada horizontal line yang sama. And then you dah select, you enter. Okay, awak kena adjust angle dia sama ada 10, 30, 60 ataupun 120. So tengok mana satu. Okay, cuba tengok kita tekan 30. Okay, dia akan jadi macam ni. So you don't want that. So boleh je klik kat sini. Klik. So kena try and error sikit lah. Okay. Tapi sebenarnya ada kaedah dia sebenarnya. So letak angle dia. Cuba tengok. Let's try. I think here. Kena kita tutup. Tengok macam kita lagi. Dua lima. Let's try 32. Okay.
Region to block. Oh ya, forgot. Silap. Yang guna linear, guna ni. You have to use align. Dulu. Kena guna align. Bukan linear, align. Oh, kita dapat. Okay, so ini aku kena bawa guna oblique. So guna yang ni. Oblique ni. Oblique dimension ni. Ada objek. Nah, ini you try. And biasanya saya akan try 30 dengan negatif 30 dulu. Tak apa. Okay, so let's try. Negatif 30. Okay, so you try. Saya suka guna dengan 30 dengan negatif 30 je untuk angle dia. So you try that. And this one as well. Awak kena, lepas you dapat dimension macam meter, guna align. Make sure you use align. Okay, you just aligned and then click there and then select the oblique one. And then change the angle to, try lah, negative 30 ke 30 ke. Kita try negative 30 dulu. Okay, alright. So that one is what we're gonna have lah. Oh, tapi tak nak kena sana kan? So nak kena sana mungkin kena buat 30 lah. Yeah, alright. So you go over there. So you try and error lah untuk dia punya angle tu. Tapi sebenarnya dia ada, it has its own formula lah. Kenapa 30? So they want awak boleh try and discover. Kenapa bila mana nak guna 30 and when you going to use negative 30. Alright, so yeah, that is for your dimension. And last one, kita ada satu lagi. Kita boleh gunakan multi-ladder here untuk buat ukuran yang ini. And then letakkan nombor dia. Ni you typing saja. Okay, ni contoh lah yang nak guna, kalau nak guna ni. Boleh juga. Okay, ataupun you just as simple as radius. Bukan je lah. Okay, susah. Sebabnya kita kena tukar. F5 dapat tak? Okay. Alright, untuk yang circle ni, okay, tak detect. So memang kena guna ni lah. Kena gunakan multi-ladder. Sebab ini isometric. So isometric dia lain sikit dia punya function dia. Alright, so I think that's it lah untuk kita punya review on the last task. So I hope you complete this task and submit by this week everything here. Okay, so just so that you know, saya sebut sekarang siap-siap. Okay, your AutoCAD drawing test, AutoCAD test will be about isometric drawing here. Okay, akan jadikan dengan isometric drawing. Okay, boleh faham So you punya AutoCAD test ni untuk isometric drawing. So make sure you master lah daripada set layer. Ni saya tak set layer, ni you kena set layer. Okay, setting the dimension. So I think most probably yang akan menyusahkan awak dekat arc dengan dekat dia punya dimension. So make sure you understand about how to make the arc, okay, using ellipse and isocircle. Kemudian untuk your dimension, make sure you know how to dim, edit and select oblique. So and make sure you don't use a linear, you use a line untuk isometric. Okay, so again saya repeat, you punya practical test will be on isometric drawing. Okay. Alright, so up until now, do you have any question class? Ada soalan tak berkaitan dengan isometric? Kalau tak, saya nak masuk 3D modeling. Any question? Okay, saya tunggu dulu. Mungkin awak tengah fikir. Okay, yes. What is the question? Sir, yang oblique tadi tu, tak ada kalau version 2018 memang tak ada dekat situ. Okay, alright. So, dah try kat command dim edit? Try kat command dim edit? Try dulu. Okay. Cuba try. Terus buat sama-sama. You try dim edit, ada tak keluar macam ni? Ada pilihan oblique. Ada tak? Dari hati. Nampak tak? Ada sir. Ada
Alright, so you use that oblique and then select your you punya dimension lah, yang mana satu yang you nak, and then you adjust 30 ataupun negative 30. I think my suggestion is you play with 30 ataupun negative 30. So I think yang senangnya dia akan ingat 30 ialah anti clockwise kot. Counter clockwise ialah macam ni yang saya select kan. Negative 30. Saya buat negative 30, dia akan gerak ke arah what we call counter negative 30 clockwise lah. Dia akan gerak ke arah clockwise. Okay, dia akan pusing ke sini. Nampak? So tu maksud dia lah, negatif dengan positif. Still the same idea. Yeah, I hope I answer that question. Do we have any other question? Tolong tanya sekarang sebab nanti next week dah masuk practical test. Untuk 3D modeling yang saya ajar lepas ni, you want to use that for your 3D project, design project. Okay, kalau tak ada, saya akan masuk pada 3D drawing. So, what I would like you to do untuk 3D modeling ni, ramai yang tak buat lagi. Siapa yang ramai yang tak tahu, tak semua orang tahu lagi. Saya akan minta seorang untuk share screen. Supaya saya boleh tengok dekat mana dia punya apa ni. Supaya saya nampak lah ada interaction. So, kalau ni, who's the lucky one lah, saya akan tahu lah kat mana. So, as I said before, I believe that the ladies lah akan having trouble with AutoCAD. So, I want to select a lady, one of you, dan buktikan yang saya salah. Sir, bukan semua perempuan lemah, sir. Macam tu. So, I want you to prove me wrong. So, saya akan pilih seorang, and masa saya nak dapat anak kedua, saya ingat kita orang macam harap anak perempuan lah kan, sebab anak pertama lelaki. So, one of the name yang keluar masa kita orang bincang untuk kalau dapat anak perempuan is Nadirah. So, I want No Nadirah. No Nadirah ni cuba awak share screen awak. Kita buat sama-sama AutoCAD awak. Tapi saya guna phone, sir. Guna phone? You Google Meet, you Google Meet phone tapi... Google Meet. Phone. Alamak, pandai awak Nanti semua tak guna phone. I think okay, siapa yang guna PC? Ladies. Kita tengok. Nanti semua kata. Tapi saya nama yang lain yang saya ni kita tengoklah. Intan lah, Intan. Boleh Intan? Boleh, sir. Okay, Intan, can you share screen? Kita buat sama-sama. So yang lain boleh tengok share screen Intan. At the same time boleh tengok saya lah. Tapi saya akan tengok yang Intan lah. Right, and for your information, this one is recorded punya session yang saya akan upload dalam YouTube nanti. So, okay je kan? Alright, so Intan boleh share screen sekarang? Okay, kita akan buat sama-sama. Okay, so saya tukar dulu saya punya ni. Kita akan buat task yang ni. This task je. Kita cubalah yang ni Alright, tapi saya nak buat yang ni lah. Ini biar you, ni yang tadi tu biar you all buat. Saya nak buat yang ni. Okay, we're going to do this task, class. Cuba refer yang ni. Okay, yang ni susah sikit. Boleh Alright, so... Okay, Intan dah buka dah sampai tadi. So, untuk yang tak buat lagi, awak boleh buka dekat new. New here. And then just quickly select CAD ISO 3D. Okay, Intan kalau tak pilih ni pun tak apa, don't worry, tak ada masalah pun. Ini hanya pilihan yang cepat je lah. So you can click new drawing, CAD ISO 3D. And then you can open your 3D drawing. Okay kelas, so as usual, saya takkan tunjuk yang ni. Set your limits, sama juga size A4. And then set your layers, sama juga object line, dimension line, construction line, and all those. Itu saya takkan buat untuk dalam sesi ni. Itu awak boleh buat nantilah. Okay, alright, sambil-sambil tu tengok Intan tengah set dia punya apa ni, limits. Boleh sama-sama. Okay, alright. Dan awak akan perasan grid tu dia akan ikut XY saja. Kita punya grid ni dia akan ikut XY saja. So sebenarnya bila set limit dia akan follow yang XY. Tapi tak ada masalah pun, okey je. Okay, you boleh select, cuba adjust sekarang ni, kita tengok Intan tengah tukarkan dia punya
layer. So yang lain boleh sambil-sambil tu buat. Penting juga saya tengok awak buat sebab kadang-kadang saya ingat you all laju je kan. Okay, sambil tu saya bertunggu lah. Sir, Yes. yang Yeah. new tadi tu tekan AutoCAD 3D You boleh CAD 3D. iCAD ada tak ISO 3D ataupun iCAD ISO 3D? Oh, ada. Ada iCAD Yang ISO tu. 3D. Okay. iCAD ISO tu kelas bukan maksudnya isometrik. iCAD ISO tu International Standard Organization. Dia standard punya international standard lah. So that you know lah. But for isometric yang kita buat ISO tu bukan isometric, itu isometric lah kan. Alright. Okay. So maybe if you want to change color as well, kalau nak tukar color untuk layer intent, kalau change color layer tu, kalau nak tukar lah. Kalau tak tukar pun tak ada masalah. Make sure you change the line weight juga. Kalau boleh beza-bezakan. And then make sure you tick on construction line. Mana kita guna construction line? Tick tu double click kat situ. Okay, thank you. Alright. Boleh tukar color lain dulu. Okay. Alright class. So for starting, if you look here, when you select iCAD ISO 3D, some of us akan dah suka siap-siap. Tapi some of us dia masih macam ini. The same like mine. So what you gonna have to do, you have to go to workspace setting. Okay, tukar kepada 3D modeling. Change to 3D modeling. Okay, sometimes it takes a bit of time. Alright, boleh Okay, the next thing, what we're gonna explain to you, and actually this one is already explained on last week's session. Okay, about UCS. Okay, so UCS is one of the most important thing for you to know. Alright, so before we go talking about UCS, I want you to go to your visualize. Select on visualize. Okay, select on visualize. Oh, sorry, view. Sekejap, view ke? Okay, view. Go to view dulu. Okay. Saya nak awak tukarkan awak punya view ni kepada SE isometric. Always change to SE isometric. Dia tak ada masalah sebenarnya. It will not affect your drawing actually. Because this one is only how you view your drawing. Right? So this one is more about the way you view your drawing. But what we're gonna do is we want to make sure that our view is standardized. So when I view my object and you view your own object, we're gonna have the same view. So that you can compare with my drawing and your drawing. Right? So I'm gonna select SE isometric. Okay, so you're gonna have a little bit of change you're gonna have here. Boleh? Alright, so now go back to your home. Now make sure that all of these things here are we have that quite similar lah. We have modeling part, we have mesh bar, we have solid editing, draw and so on. Okay, kat home dekat button home. Click button home. Alright, so alright. Okay, now let's talk about UCS. So you can try and command button UCS. UCS and then enter. Now, first of all, you can choose where do you want to put your point of origin, your 0, 0, 0 coordinate. Okay, please be alerted. Okay, tolong alert, saya sebut 0, 0, 0. Maknanya ada 3 paksi. Okay, X dia kosong, Y dia kosong, Z dia kosong. So now we can select kat mana nak letak. So tak ada masalah lah, sekarang tak ada masalah. Because we don't have any object right now, so I'm just going to put somewhere. So I'm going to put here. The next thing dia akan tanya awak ialah specify point X. Nampak? Kita akan select X. Nampak tak dia punya X ni akan bergerak ikut kita punya ni. Okay. Alright. So I want you to make sure you auto mode on. Supaya dia akan jadi pilihan straight saja. Straight macam ni. Jadi pilihan macam ni. So you can change accordingly. Alright. So let's try
tengok apa jadi bila saya ubah. So saya letak X kat sini. Okay. Now the next question ialah tanya awak. X here. And then the next question dia akan tanya awak, kat mana letak Y? Ataupun tanya, specify point on the XY plane. Tapi basically kat mana Y? Soalan ni macam tu lah. Basically dimaksudkan kat mana Y. So boleh try, saya nak letak Y saya kat sini. And you can see that the grid is changing. Cuba try Intan. UCS. Cuba semua try tukarkan pada saya punya gambar ni. UCS. So just click anywhere you like for your point of origin. Nampak tanya specify origin of UCS. Tak je mana-mana. Okay, specify point X. Try sekali lagi. Make sure you punya X. Pastikan semua orang sama macam saya ni. Cuba try. You kena guna UCS lagi. Ya, okay, buat semula UCS. Yes. Click on origin. Letak. Okay, guna F button. F8. Button 8. F8. Make sure you auto mode. Auto mode. Okay tadi. Alright. Click somewhere there. And then Y pula. Y bawa atas. Alright. So if you notice, once you click, awak kena klik lah. Bukan main letak je UCS tu. Kalau saya letak UCS ni, you refer to my UCS, you kena klik somewhere lah. So if you want the X on the left, awak letak klik mana-mana, somewhere on the left. Tak kisah kat mana-mana awak klik pun. Kalau macam ni saya letak kanan. So put there. Untuk Y kat mana? Saya nak letak, saya bawa cursor saya. I bring my cursor to where I want. And then one the direction lah. The same direction. It will go along the direction. And then click. Make sure you click tu. Kadang-kadang pelajar tak nampak sebab saya klik. Mungkin saya tak explain, so awak tak faham. So kena klik lah. Alright, so I want you to go back and select setting UCS awak. Balik semula kepada yang asal, iaitu X di sini dan Y di sini. Okay, I want you to know this is the standard UCS. When I say class change to standard UCS, this is your standard UCS. Change to standard view, SE isometric view. Make sure you understand that. Kenapa? Nanti saya akan terang awak akan jumpa keadaan yang mana penting awak tahu. Awak kena adjust balik UCS awak kepada UCS yang asal. Tapi make sure you select change view dululah. Tukar view kepada SE isometric lah. Kemudian baru tukar awak punya UCS. Okay, alright. Thank you Intan. Okay, nice. Alright. Okay, laju Intan dia dah tangkap. Okay, alright. So the next thing we're gonna do, yang lain kalau ada macam, if I'm too fast, let me know. Okay, kalau saya terlalu laju. Alright, saya nak ajar basic thing dulu. Kita akan try buat box. Okay, kita akan buat box. Alright, so the box that I want to draw is the box here. Kita akan buat ni. Alright, so the box I want to make is the box. This one which one saya nak buat? Okay. Dia punya panjang dia 64. Tinggi dia I'm gonna go with 13, 19. Alright, let's do this. 64, 45 and the width 64 juga. Okay, lebar dia 64, panjang dia 64 here. 64. And then tinggi dia 45. So 64, 45. So we're going to make a solid box. Okay, saya akan buat solid box. Okay, so you can just go here. Alright. Kat sini aku tengok ada banyak pilihan. Okay, kita akan start dengan box dulu. Alright, so please follow my instruction because yang ni akan mainkan peranan lah penting. Alright, so dia kena awak box. Dia punya command dia box, specify first corner. So letak je mana-mana orang letak. Okay, klik je mana-mana. Kita boleh klik mana-mana je, tak kisah.
Okay, alright. And then, tolong select, nampak tak dalam command tu? Tengok baca command dulu. Specify other corner or cube or length. Saya nak guna length. So, boleh klik length ni ataupun you can just simply type L. Okay. Dan dia akan tanya awak start dengan panjang X dulu. Berapa panjang X awak nak letak? So, X tadi kita tahu panjang dia ialah 64. Okay, boleh enter 64. Kemudian dia tanya kita Y pula. Y berapa tadi? 45. Okay. Ke kanan tadi 45. And then your Z would be... sorry. Okay, simply kalau saya silap ni kan. Jangan escape. Simply klik button Ctrl Z. Undo lah. Ctrl Z. Oh, tak boleh. Oh, tak boleh. Boleh. Okay, escape. Semula. Y dia 64 juga, saya silap. Saya kena letak sini. Tak nampak ni. Okay, button escape balik semula. Okay, kita buat semula balik. Alright, so box. Select specify corner. Kemudian tekan button L. Mana select length. Enter and then specify the X length. Maknanya saya buat satu. X dia 64. Lebar dia, the Y dia, on the Y direction 64. And then on the Z direction, 45. And then now you have a box here. Sir, ulang balik sir. Okay, right, I'll repeat again. So you just click on box command here, box. And then baca instruction. Kalau tak faham baca instruction, specify first corner. So letak je mana-mana. Awak punya first corner awak. And then ini paling penting sekali. Make sure you pilih kaedah length. And then specify you punya dimension, you punya length untuk X direction. 64. Y direction 64. And then Z direction 45. And then you're going to have a box. A solid box. Alright. Okay. Alright, class. The next thing, before we move on to the next thing that we're going to draw. Okay. Saya nak ajar awak, dalam AutoCAD ada banyak-banyak macam-macam kaedah kita melihat objek. Okay. Ada macam-macam kaedah kita nak tengok objek kita. So, kita boleh... I'm not changing the drawing. I'm just changing the way we look the drawing. Saya tak ubah bentuk dia. Tak ubah sebagainya. Cuma cara kita lihat dia. So, kita boleh pilih tu melalui dekat sini, dekat home button ni. Dekat bahagian view. At view, here we have... If you click here, ada banyak pilihan. Conceptual, hidden, realistic, 2D wireframe, shaded. So, boleh try and error kat sini. Awak boleh try. Cuba tengok bila saya pilih hidden. Apa jadi? Dia akan jadi macam ni. Kalau saya pilih 2D wireframe, dia akan jadi macam ni. Alright. Kalau conceptual, dia akan jadi macam ni. Okay. Tadi saya buat realistic. Asal dia punya standard, dia punya custom ialah realistic lah. Kalau buat wireframe, macam ni. Okay. Bila kita nak ubah, so ada keadaan-keadaan kita nak ubah. Ada keadaan-keadaan tertentu. Biasanya, the reason why we want to change the view, when we want to select a certain point, to find out certain point yang biasanya mungkin hidden, tak belakang ni ke, to make it easier for you to nampak lebih jelas. So you change accordingly. But biasanya saya akan gunakan conceptual. Biasanya saya akan stop dekat conceptual. Ya, boleh ubah kat situ. Okay, tak ada masalah. Okay, if you want to change anything else, boleh, tak ada masalah. Dia tak ubah pun you punya drawing. It wouldn't change your drawing. Okay, so try dulu. Cuba tengok apa beza-beza dia. Yeah, give you a few minutes untuk try and error tu. Dekat bahagian view dekat bahagian view atas tu ni intent. Ni. This one you select tu, dia ada pilihan. Yes. Okay. Cuba try. Saya buat conceptual lah. Right? And then, the next thing I'm going to draw ialah
Okay. Saya buat sini kejap. The next thing saya nak draw ialah kotak ini. Panjang dia 114. Dia punya Y dia 114. Okay, dia punya X, dia punya lebar dia 64 lah. Sama 64 sampai belakang ni. Ya. 64. Macam mana saya tahu ni kan radius dia 32 yang besar ni. So kalau radius 32, panjang dia 64 lah. Okay, dia punya X dia 64, dia punya Y dia 114. And then, kalau you pasang kat sini, lebar dia, this one, lebar dia 19. Okay, 19. Tapi kat sini 13 saja. Okay, apa kita kena buat? Apa yang saya nak buat ialah, saya akan buat kotak yang besar ni dulu. 114, 64 dengan 19. Sekejap saya... Ya. Kita nampak. Yang conteng. Okay. Right. Okay. So here, ni penting nak awak tahu dimension. So ni here, this one is 19. Okay. So akan dapat kotak macam ni. Lebih kurang macam ni. Okay, panjang dia 114. Lebar dia 64. Dan tinggi dia, okay, here adalah 19. Tapi dekat sini, at this point here, ini sampai sini 19. Dia lebih. Tapi ada sedikit kat sini, dia hilang. Ada kawasan yang hilang ni. Kita kena potong sikit. So nanti kita buat, kita akan potong sikit. Berapa ketinggian potong tu, kita kena potong dia. Kita bawa ke belakang. Nanti kita akan buat potong. Okay, macam nak potong, saya akan ajar lah. Ni kena potong ni. Kita nak buang dia ni. Okay, ketebalan dia berapa tinggi dia? Tinggi dia adalah 6 kan? Sebab ni 19, ini 13. So, okay, kita nak buang nanti kat atas ni. Yang kat atas ni kita buang 6. Ini 13. So, ini, so kena faham tu. Saya nak buang yang 6 tu. Okay, so 6 ni tinggi dia 6. Lebar dia 64 juga. Dia punya panjang belakang ni ialah 38. Macam mana saya tahu 38? This one. Ikut situ. Tinggi dia, dengan lebar dia 38. Ni lah. Okay, here. Okay. Ini penting ni untuk awak faham. Macam mana nanti kita tengok drawing lah. So, kita nak buat dua kotak ni. Dua box. Satu box 64 besar ni. Dengan, sorry, yang tinggi 19 ni. Dengan satu lagi 6 ni. So, let's do that. Okay. 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 Alright. So, abaikan kotak ni dulu. Abaikan dulu. Okay. Make another box. Okay, buat ukuran yang saya kata tadi lah. Okay, make sure you select length L. Okay, lebar dia 64, tak ada masalah. Panjang dia 114. Tengok menu drawing kalau awak tak perasan. Tinggi dia 19. That's number 1. Okay. Box yang kedua, buat tempat lain juga. Ini cara kita buat. 3D modeling, kita buat macam tu. Okay, saya tunggu sekejap Intan siapkan. Nampak dia dah kacau. Tak apa, it's okay. Buat, teruskan je. Okay, tak apa. Nanti boleh ubah. Okay, abaikan dulu Intan. Abaikan dulu. Okay, buat box yang kecil dulu. It's okay. Doesn't really matter. Okay. Alright, box yang kecil pula. Iaitu, make sure you select length Jangan lupa select length. Kemudian dia punya X dia ialah 64 juga. Lebar dia 38. Okay, make sure jangan silap 38. Tinggi dia 6 sahaja. Okay, I hope you can follow that. Okay, dah siap. Alright, so you want to use button move.
Macam intent tu awak kena ubah kan. Awak buat je MOVE. Command MOVE ataupun MO. MOVE. Select and then select the object awak nak ubah tu. Okay, boleh ubah dulu. Baca arahan. Dia kata apa? Specify base point. Kat mana awak nak pegang? Kat mana awak nak pegang awak punya pergerakan tu? Yes. Okay. Tak boleh nak konak-konak kan? Awak tutup button F8 dulu. Okay. Tadi kalau awak select ini kan. Awak nak ubah kan susah kan? Tutup button F8 dulu. Tutup auto mode dulu. So awak boleh ubah secara free. Okay. Tak apa, ni saya tak nak ubah. Okay, right. Okay, the next thing yang kita nak buat ialah kita nak letak kat sini. Because ini kan dia bersifat midpoint. Ni kan midpoint kita. Dia bersifat midpoint. So saya nak letakkan kita punya objek kecil ni ke dalam objek besar ni. Okay, in order to do that, tukar dulu kita punya. Okay, tengok dulu saya buat macam mana. Tengok saya buat dulu. Saya buat MOV, saya move. Saya move objek saya select objek ini, enter. Select midpoint sini dan letak kat midpoint sini. Masalahnya macam tak nampak sangat. So in order to do that, apa saya akan buat, saya suka guna satu lagi iaitu saya gunakan wireframe. Okay. Kalau tak nak ubah tak apa, it's okay. Tak ada masalah. Ini saya bagi contoh kalau awak rasa tak nampak. Tukar kepada view kita, kepada wireframe dulu. Ni maknanya awak kena faham lah ni. By design saya akan expect awak tahulah. Boleh tukar view mana-mana yang awak nak. Okay, and then baru buat command move. Okay, select objek yang awak nak move ni. Base point ni, maksudnya base point ni kat mana awak, mana titik rujukan awak? Pucu kita ke? So senang kita make sure awak select midpoint. Kalau awak tak detect midpoint, make sure awak punya object snap on midpoint lah. Make sure your object snap midpoint on dulu. Okay, so click on the midpoint there. And then bawakan dia kepada midpoint yang sini. Make sure dapat tepat. Okay, alright. Nice, Intan. Okay, kelas. So, kalau awak prefer, boleh je conceptual. Boleh je. Saya suka mana-mana boleh awak nak tukar balik. Kita pulang. Ini tak ada masalah. So, as I said, it doesn't change your drawing. It just change the way you look, you see your drawing. Okay? Alright, saya nak guna conceptual saja. Kalau awak nak, katakan awak tiba-tiba nak pastikan, takut tak kena kan? Apa awak buat ialah, awak gerakkan awak punya ni. Takut awak nak double check. Kena tak kena? Okay, kena. Alright. Alright. So, ataupun awak boleh klik mana-mana lah. Kat sini ke, awak boleh klik dan hold. Klik dan hold So, tengok bawah dia. Klik dan hold. Ni bawah dia. Okay, alright. Now, bila awak dah macam ni, dah serabut dah awak punya ni kan. Tukar balik view awak kat sini, dekat view ni, tukar je. Pilih SE isometric balik. Dia akan patah balik. Tekan balik view ni. So, awak boleh tukar-tukar lah. Awak boleh main dekat sini. Yang dia wheel dia ni. Nak gerak ke sini ke, nak pusing-pusing sini ke, nak konak-konak ke, boleh main lah. Click and hold. Cuba try Intan. Click and hold. Yes. Macam mana click and hold? Dekat bentuk ni. Ada bentuk ni kan. Awak klik. Sambil tu awak hold. Jangan lepas. Jangan klik je. Click and hold. Awak boleh main-mainkan dia. Pening-peningkan dia. Terpulanglah cara nak ubah-ubah kan. Okay. So nanti mungkin awak perlu guna benda ni. Okay. Sekarang bila awak dah macam ni. Awak punya pandangan asal awak tak standard dah. The way you view right now. Your view direction is not standard. So ingat. Bila awak dah pening-pening macam ni. Make sure sebelum awak sambung lukis, balik semula kepada standard. So, dekat bahagian home ni, dekat bahagian view sini. Dekat bahagian view sini ni. Tukar balik SE isometric. Klik balik. Walaupun dia dah pilih SE isometric, klik sekali lagi. SE isometric. Dia akan patah balik. Tolong klik, Intan, SE isometric. Dekat bahagian view ni. Okay. SE isometric. Dah. Dah klik dah SE. Kena klik semula. Kalau walaupun dah SE, klik je sekali lagi. Dan dia patah balik. Okay, saya rasa dah kan. Okay, alright. Alright, so patah balik pada kita punya cerita tadi tu. Alright. Okay, kelas. Boleh ke? So far so good? Afsyah okey lah, Afsyah. Tadi saya jawab tadi. Saya ulang tadi, saya dapat tangkap. Tak okey lagi. Okey, kat mana? Yang mana? Which one? Let me know. Dekat yang gerak-gerak tu ke dekat lukisan blok? Lukisan box.
Okay, yang Absyam yang block box tadi tu apa cerita? Yang box mana? Box ke maksud awak? Alright, yang move tadi. Okay, alright. Okay, alright. Tak apa, tak ada masalah. Okay. Alright, so I'm gonna leave this here. Saya akan buat baru. Saya akan buat box baru. Class, I don't want you to pening dekat dimension tolong jangan pening dekat dimension. Dimension tu jangan tanya saya lah. Saya tengok pada drawing. Okay, saya buat box yang besar dulu. Yang tebal 19 dulu. Okay, so specify first corner. Okay, select length dulu. Saya tekan button L ni. L ni, button L ni. Saya type L and then enter. Okay, and then specify length dia dekat X direction 64. Untuk Y direction 38. And then untuk Z direction 6 saja. Yang besar. Ni saya buat kecil Sorry. Semula. Box, first corner, L, enter. X dia 64. Y dia 114. Saya buat besar dulu. Dan ketinggian dia 19. Okay, settle. Okay, untuk box yang kecil ni, saya buat depan dia ni. Okay, buat kat mana-mana. Tekan button L. Lebar dia 64. Panjang dia, Y dia 38. Tinggi dia. Sekejap semula ada silap. Box, L. 64. Lebar dia, Y dia 38. Ketinggian dia 6 saja. Okay, sampai sini ada masalah? Untuk menghasilkan dua box ni, so far ada masalah? Tolong bagi tahu siapa yang tak faham lagi bikin box. Let me know. Okay, clear Alright, now nak movekan dia. Alright. Before you move, make sure awak dekat object snap ni. Right, object snap here. Tengok cursor saya kat sini. Object snap sini ni. Make sure you tick on midpoint. Make sure dah tick midpoint. Okay. Alright. Okay, Syawal. Sekarang saya nak ubahkan dia. Movekan dia. You use command MOVE. Ataupun sebenarnya ada kat sini Ni dia. Okay. Boleh klik sini ataupun command je MOVE. Ataupun MO je cukup lah. Kalau pro dia buat MO je. Oh tak boleh. Dia move. MOVE juga. MOV lah. MOV. Okay. Ataupun awak klik je atas ni. Move. Okay, and then baca arahan dia. Select object. Objek mana yang awak nak ubah? Yang besar ke yang kecil? So nak buat yang kecil, select objek dulu. Select. Dah select, klik enter. So every answer yang awak dah jawab, bila command tanya awak soalan kan, awak dah jawab. Every time you answer the question, you click enter. Enter. Kemudian specify base point. Base point ni tempat awak nak ubah dia. Kalau awak tekan sini, awak akan gerak based on yang base point sinilah, bucu ni. Saya nak berdasarkan midpoint dia. Kenapa midpoint? Sebab dia tengah-tengah kan. Kecil ni akan masuk ke tengah-tengah dia. Saya letak midpoint sini, now saya boleh ubahkan dia. Saya dah boleh mula bergerak. Masalah dengan saya punya pergerakan ni, dia macam susah sikit, tak fleksibel. Ya nampak? Dia tak fleksibel. Dia boleh kiri, kanan, depan, belakang je. Tapi nak ke sana je yang kacau sikit lah, atas bawah. Okay? So, awak boleh tutup dulu punya auto awak. So auto mode off, tekan button F8 sahaja. Ini awak tanya, awak dah tahu dah. Sekarang dia lebih free. Lebih senang saya nak ubah. Okay. Kemudian bawakan dia ke mana? Bawakan dia kepada, tengok ni. Midpoint. Midpoint, kita punya midpoint kepada yang besar ni. Nampak saya detect midpoint dia. Okay. And then letak je situ. Okay. Dan dia dah masuk dah. Boleh? Okay, so far? Yang nak gerak-gerak tu tak apa. Awak boleh explore nanti. Tekan ni, awak hold. Ni dekat ni. Kat belah kanan ni. Oh, tak nampak. Sorry guys. Patutlah awak macam. Saya tak tahulah tu. Saya letak. Saya tutup muka saya pula. Ni. Box ni tak nampak tadi Kalau awak klik dan hold sini. Mana-mana lah, mana-mana. Awak klik yang mana-mana, awak hold sini, dia akan boleh gerak. Ikutlah, kalau macam main bucu.
Kalau you main pegang kat right ni, dia akan pusing macam ni. Untuk rotation. Kalau you pegang kat sini, boleh juga. Ni. You boleh click and hold. Boleh ubah pergerakan dia. Okay, kalau saya nak tengok bawah. Okay, bila you dah main benda ni, you dah mula, you dah tengok-tengok kan. Okay, dah tengok semua settle, okay, cantik, cun. You nak balik kepada yang standard. Macam mana? Pergi dekat bahagian view ni. You select ISO SE isometric. Dia akan patah balik untuk awak. Okay, harap je lah kat situ. Ni. Lampu saya. Boleh kelas? Okay, so yang penting balik pada standard view. Jangan tak balik. Percayalah cakap saya. Better balik kepada view awak ni, tukar balik kepada SE isometric. Always. Okay? Baik. Alright. So sekarang ni apa saya nak buat? Saya nak edit. Saya punya kotak ni, saya nak buang yang ni. Saya nak buang dalam ni. Yang kotak kecil ni. So before class, ini tip saya. Sebelum you change anything, bila awak nak edit awak punya solid, dia panggil solid editing. Bila you nak solid editing, awak select semua ni dulu. Awak copy dan paste buat satu lagi. Satu lagi. Yang ni biarkan saja. Biar ada satu lebih. It's okay. Itu cara kita buat isometric. Itu cara kita buat 3D modeling. Kenapa? Sebab nanti bila awak dah edit, dia akan bercantum. Kalau awak tak sediakan satu lagi, okay, saya bagi contoh Saya bagi contoh dulu. Saya buat ni. Saya edit So, saya buat contoh Saya buat contoh. Ni kat sini solid subtract ni. Ni saya contoh okay. Kan nampak dia dah buang. Nampak? Sekarang dia jadi satu. Okay. Masalah dia ialah, class, what the problem is, afterward, let's say that I just noticed that, oh, actually my dimension is wrong. The length should be certain length. Sepatutnya jarak dia berbeza lah. Saya salah baca ukuran. And then I realise that, so kat sini, saya dah susah nak ubah. Sebab dia tak boleh ubah dah ni. Dia dah bercantum. So, when I prepare an extra, saya boleh ubah kat sini. Saya boleh panjangkan dia. Saya boleh adjust panjang dia. Saya boleh edit kat sini. Contohlah kan. Bila saya, jadi baru saya buat solid subtract saya lagi. So, biarkan ada extra satu. So, bila awak nak solid editing je, awak adjust dulu. So, now saya nak tunjuk awak balik macam mana saya buat yang ini tadi. Dia punya ukuran ni. Potong ni. Okay, so saya nak refer. Intan boleh follow. Okay. Alright. Untuk solid editing, ada beberapa solid editing. Okay, kat sini. Tengok kat box sini, ada solid editing sini. Okay, ada 3 yang saya akan perkenalkan kepada awak. Number 1 adalah solid. Dia panggil union. Solid union. That's the first one. Second one, kita ada solid subtract. And then the third one, kita ada solid intersect. Ini yang biasa lah. Yang biasa 3 ni yang utama. Okay, alright. So, let's try. Apa jadi bila you buat solid union? Apa dia? Apa dia buat? Okay, solid union. Bila you klik, dia akan tanya awak select objects. And notice that objects. Maknanya ada banyak. Union ni awak guna untuk cantumkan solid yang berbeza-beza. If you look here, kita ada 2 solid. Satu yang besar, satu yang kecil. Dalam gitu ni. Kalau you nak cantumkan dia menjadi satu, cuba tengok saya guna union. Awak select yang besar, awak select yang kecil. Awak tekan enter, dia akan jadi satu. Hilang terus yang kecil tu. Okay? Alright, that's number 1. Okay, tolong undo balik. Cuba try, Intan, try dulu. Solid union. Okay, nampak Intan dah siap-siap dia buat 2 salinan. Okay, bagus. Okay, alright. Tolong undo balik. Kita akan balik. Okay, next one kita akan buat solid subtracting. Okay, arahan dia ialah, you tekan solid subtract tu, you tekan, select object. Okay, select object yang mana? Select object yang awak nak kekalkan ada.
Dalam kes ni, awak nak buang yang mana? Yang kecil kan? Jadi awak nak kekalkan yang mana? Awak nak kekalkan yang besar ni. So, select yang besar ni. Kemudian tekan enter. Jangan lupa tekan enter. Enter dulu. Kemudian dia kata select object sekali lagi. Now, lepas awak enter, you want to select the object yang awak nak buang. So, make sure you select yang kecil ni. And then tekan enter. Dia akan buang yang kecil ni. Okay, boleh try? Alright. Okay, the rest, if you have any question, let me know. Please ask me. Simple je kan, solid editing, simple je. Dia tak susah mana pun. Okay, yang solid, yang intersect ni, ini saya biar untuk awak try. Awak tengok je, tengok macam mana dia buat. Sekejap dia akan keluar. Okay, cuba tengok. Dia ada dua objek tu, yang intersect sahaja yang akan kekal. Nampak bila awak buat dua objek tu, bahagian yang intersect, bahagian yang bertembung sahaja yang akan kekal. Itu intersect. So, kena select, enter yang satu. Select satu, and then enter, and then select yang kedua, enter. Boleh. Tengok kat situ. Boleh try yang error. This one saya tak ajar lah sebab tak guna sangat. Okay? Alright. Selesai dah hampir yang ni. Okay. The next thing yang kita nak buat ialah, okay, patah balik pada box ni. Okay, if you still remember, that box is actually okay. Sekejap. That box is actually this one. Satu, dua, empat. Okay. Ya, 45 tinggi dia sampai sini. Okay. Okay, alright. Boleh Alright. Seterusnya apa yang saya nak buat ialah saya nak letakkan objek ni, kotak ni, kepada ini. Saya nak cantumkan dia. Cantumkan dia. So, apa saya buat? Saya akan pilih bucu ini. Bucu ini. Untuk bercantum dengan bucu yang kat sini ya. Okay. So, before we can do that, okay, kita kena tahulah sini tak ada arah. Contoh cuba tengok saya buat Tengok dulu apa saya buat. Ni yang lupa awak copy dulu. Copy, paste dulu. Letak mana-mana dulu. Kumpul kat sini. Ini saya nak move sekejap. Bawa sini sikit. Okay. Ini ni saya nak letak dekat sini. Somewhere here. Okay. Tapi saya tak tahu kat mana. Bila saya nak ubah ni, saya boleh. Saya tahu ni. Saya nak M dia ni, saya boleh buat move. Saya select ni. Tapi saya tak tahu nak letak kat mana kat sini. Nak letak kat mana kan? Okay. So, kita kena buatkan satu line rujukan. Okay. So, apa kita buat ialah kita tengok sini. Berapa ukuran? Berapa ukuran? Ini bucu dia. Ini midpoint. Ini midpoint. Daripada midpoint sampai ke sini berapa? So, berapa? So, ukuran sini ke sini. Berapa ni? 19 38 bagi 2 apa? I think 19. Betul tak? So, ini 19. Campur dengan lebar ni. Berapa lebar dia ni? So, 13. Ni 13. Ni sama. 13 juga. 13. Okay, ataupun awak boleh ni. 38. Okay, 64 tolak 38 bahagi 2. Ni ukuran dia. So, sama je dapat 13. Dapat 13 kan? So, dapat 26. Bukan. Betul lah 64, 6 tolak 3. Kira sekejap. 64 tolak 36.
14 tolak 6 apa? 8 kan? Kadang saya lupa juga. Okay, 28. Oh, 14 14. Oh, lebar sini 14. Empat belas. 13. Okay, 14 ni saya satu. Ni ni 38. Lebar ni 38. Yang ni 64. So yang baki sini ialah 38 tolak 38 saya buat 36 pula. Betul lah 13. 13 juga kelas. Saya salah nampak. Okay, lebar 13 juga. Ini 38 ni, bukan 36. Tolak 38. Bahagi dengan 2. So dapat 13. Okay. So tambah dengan 13 kat sini. Okay. Perhatikan dulu cara saya buat. Okay. Ataupun sebenarnya awak boleh je buat, tapi buat macam ni dulu, senang. Okay, so saya nak buat satu rujukan. Tak kisah cara macam mana pun, yang penting ada point ni. Kita boleh tahu kat mana point ni dalam kita punya drawing. So kita boleh try. So nak 13, 19, 20, 32. Okay. So 32. Ataupun sebenarnya awak buat simple as ambil line. Okay. Tukar view dulu. Tukar view pada saya buat 2D wireframe lah. Saya buat 2D wireframe. Kemudian saya draw line. Draw line, buatkan satu line ni. Yang bertindih ni. F8 on, jangan lupa. Bawa dia ke kiri. Bawa 13 je. 13 je cukup. Tak payah start pada midpoint. Tak payah start pada sini je. Start kita tahu dah 13. Ya. Kita tahu dah ni. Apa ni? Dekat sini kan. So 13 jarak dia. Okay. Nampak saya ada line kat sini. Create line 13 ke kiri tu. Now you have that line. Sekarang apa buat? Awak ubahkan buat kotak besar ni. Tekan M. Enter. Select dia punya base point dia dan letakkan kat sini. Nampak? Kalau awak buat konseptual dia akan nampak macam ni. Okay, nice Jintan. Macam tak kena kan? Tak apa masalah tak kena je. Tu tengok pada depan sini. Oh, okay, kena. Kena. Ni nak you nak double check. Okay, patah balik pada SE. Memang nampak macam ni panjang sikit tak? Ni pandangan dia je yang kita nampak. Okay, nice Jintan. Alright. Okay, kelas. The next thing kita nak buat seterusnya adalah nampak tak ni? Dia ada lebar dia ni. Dia ada tinggi dia ni. Guna warna lain lah. Nampak sikit. Warna hijau. Okay, ni lah. Lebar dia ni. Lebar dia ni. Dari sini sampai sini. Dan kotak sini. Okay. So, kalau saya sambung lukis, macam ni. Macam ni, macam ni. Okay. Ni kotak ni. So, kotak ni ada ukuran dia. Okay. So, lebar dia 38 sama. 38 lebar dia. Lebar sikit. 38. Panjang dia ni berapa ni? 64 tolak dengan 13. Ni, panjang semua 64 tolak 13. Jadi berapa? 51 Panjang dia 51. Panjang dia ni. Okay, lebar dia ni 38. Okay, ketinggian dia 45 sama. Apa saya nak buat? Saya nak subtract. Saya nak subtractkan shape ni. Okay. So ini awak boleh try. Ini saya buat saja.
So 45, 51, 38. Cuba try. Buat satu box. Tak mana-mana dulu. L. Lebar dia, panjang dia, X dia 51. Lebar dia 38. Ketinggian dia 45. Dia punya X 51. Y dia 38. Tinggi dia 45. Z dia 45. Okay, macam biasalah awak movekan dia. Okay, guna midpoint. Guna midpoint. Guna midpoint, letak kat midpoint sini. Dan yang dua ni awak ni. Awak select kecil ni dulu. Dua-dua ni awak copy paste bawa keluar dulu. Okay. And then awak subtract lah. Macam mana nak subtract? Try lah. Try and error. Subtract. Select objek yang awak nak kekalkan. Enter. Select yang kecil ni. And then dia akan buang kat situ. Cuba dulu. Gunakan subtract tu. Buat solid tadi. Subtract tu. Yang saya dah ajar sebelum ni. Try set awak. Intan laju Kalau susah nak select, awak boleh tukarkan view awak. Kalau susah lah. Kena adjust sikit. Mungkin awak kena tukar view kot. Tukarlah kepada hidden ke, kepada wireframe ke, yang mana yang awak senang. Dia punya trik sikit, kena adjust sikit. Jangan lupa subtract, select yang kita nak kekalkan, enter, select yang kita nak buang. Sir, Ya. yang kotak tadi kena letak atas betul-betul yang kotak yang kecil Yang ini yang kotak ni tadi. Ah. Okay, saya tengok, saya tandu balik. Okay, sekejap Okay, board dah siap kan? Dan saya nak movekan dia. Enter. Saya select yang dia punya midpoint. Tak dekat midpoint dia ni. Kita dah masuk kan? Kemudian baru awak subtract. Okay, kena tricky sikit. Intan, cuba tengok saya buat macam mana Intan. Daripada tak dapat Intan. Cuba tengok dulu. Tekan bola objek. Ya. Okay, saya subtract. Saya tekan subtract. Select yang besar dulu, tak ada masalah kan? Nak select yang kecil ni, ya Allah, saya punya payah. Tengok kat mana saya select. Intan tengok saya select kat mana. Nampak? Enter. Cuba try Intan. Punyalah payah saya. Bukan function tu susah. Nak select tu yang susah sikit. Kena try and error sikit. Saya nak select midpoint mana. Lokman, awak tak nak share screen ke? Cuba share screen kalau awak ada soalan. Apa saya? Tak guna phone DC. Dan boleh slow. Memang lah. Kan slow sekarang ni. You all nampak video saya clear tak? Tunjuk kamera. Saya tunjuk kamera saya boleh sir? Boleh. Kena tukar dulu balik tak? Okay. Masalah awak? Ni asal? Okay. Nak select ni. Select yang midpoint tak?
Awak tak tekan move lagi tu. Awak tak command move. Command move dulu. Ya Allah. Control Z dulu. Okay. Command move. Select objek dulu. Come on. Baca arahan dia. Select objek dulu. Enter. Baru select midpoint. Select base point. Baca dulu bang. Mana kotak awak tu? Kotak mana kotak? Kotak besar mana kotak besar? Ni. Oh, ni awak nak ubah yang besar tu dulu. Nak masuk kat sini je. Oh. Okay, boleh lagi. Betul balik. Escape. Sekejap Okay, awak kat sini lah sekarang ni. Betul, awak ada dua ni. Saya subtract jap. Okay, awak nak letakkan yang besar ni ke sini, betul? Betul Okay. Awak movekan dia. Select. Awak kena letak somewhere kat sini, betul tak? Masalahnya tak tahu nak kat mana. Sini jadi lain. Salah ni. Nampak dia salah. Tengok sebelah. Okay. Apa kita buat? Awak tengok balik drawing awak tadi. Cuba tengok drawing kita kat mana. 13 tak? 13 ni ah. Ni ah. Kat sini ah. So buat line reference dulu. Okay. So buat line, buat satu line. Klik kan, nampak saya klik line ni. Nampak saya klik line. Ambil titik sini. Bawa ke kiri 13. Dah enter. Nampak ni? Awak ada line kat sini. Yang kalau saya select sini. Ambil sini. Ni lah. Ada kalau saya ada line ni. Ni lah. Tekan itu. 13. 13. F8 dulu bang. Betul. Auto mode on dulu. Ya. 13. Okay. Dah, escape. Dah. Okay, letak. Baru boleh ubah. Tekan M. Enter. Select objek kan. Okay. Awak guna apa? Awak guna 2D wireframe ke awak guna wireframe je? Saya sejak guna wireframe lah. Guna view wireframe. Kalau awak suka view macam ni, awak guna view wireframe. Kalau tadi dia akan select by line. Kacau juga. So you move, select object, enter, select specify base point awak. Bucu kan saya guna bucu. Select dekat titik hujung tu. Save place kat mana saya yang tu? Yang box besar. Yang box besar so place kat mana? Dia endpoint dia kat mana? Can move tu Base point dia. Anda second point dia. Second point. Tekan semua. Second point dia ni. Okay. Right, saya select saya move. Enter. Tadi kan you dah buat rujukan line tadi tu kan? Dah buat line rujukan tu kan? Pilihlah hujung dia. 13 tu, yang 13 tu. Ni ah. Yang 13 tu titik. Ni sekejap Enter. Tadi kau buat 13 tadi kan? Ni ah. Tu saya kata buat titik rujukan tu supaya awak tahu kat mana titik dia. Kemudian awak nak buang-buang lah. Boleh buang dah titik yang lain tu. Nak buang-buang. Okay. Dia sekadar untuk rujukan saja, sekadar untuk bantu kita nak lukis, nak letak kat mana. Kadang-kadang kita tak dapat detect kan. Jadi kita kena reka lah satu line. Reka je, dia bukan lukisan kita, dia nak reka je. Salah tu. Saya rasa box awak tu bukan saiz sebenar tu. Ini box lain tu. Yang ini saiz lain, yang ini box yang besar tu. Yang ni bang. Berapa ukuran yang ni? Awak tak buat ukuran yang ni. Ini yang mula-mula saya buat tu. Ni berapa ukuran? Ini 45, tak ada masalah. Panjang dia ni 64. 45, 64. Dengan lebar dia ialah berapa ni? 64 juga. Ni kena buat kotak lain. Ni besarnya. Jadi awak guna kotak yang kecil tu. Tinggi dia 45 je. Asal tinggi lain macam tu. Yang ni salah tak? Buat kotak lain tu. Buat kotak lain dulu.
Buat yang 45, 64, 64 ni dulu. Okay guys, sambil-sambil kita tengok kawan awak tengah buat ni, tak apa, it's okay. Take time, tak ada masalah. Saya nak awak clear lah. I know some of you akan having trouble juga. So I want you to know, macam saya kata lah, selalunya pelajar akan jadi masalah dekat nak memahamkan drawing. Kalau saya tak bagi tahu 45, 64 ni, awak tahu tak nak lukis yang mana? Awak tahu tak nak ambil ukuran yang mana? So, kalau awak ada masalah tu, cuba awak. Tak perlu sama kaedah awak dengan kaedah saya. Banyak lagi kaedah lain. Apa boleh buat contoh kan? Saya bagi tahu cara lain. Contoh kan. Contoh cara lain. Okay, apa boleh buat ialah saya bagi tahu saya share tips awak. Contoh. Tak perlu sama cara saya Boleh cara awak juga. Sir, boleh tak macam ni sir? Saya buat kotak ni dulu. Okay. Buat kotak ni. Kemudian saya buat kotak ni. Okay. Yalah, buat kotak kan. Kemudian saya buat kotak kecil ni. Kemudian saya cantumkan dia. Sama je. Nanti hasil dia macam ni nak. Hasil dia akan sama juga macam ni. Kita akan dapat U macam tu. Kotak U juga. Tak kisah cara macam mana pun kelas. Tak ada masalah pun. Awak boleh buat cara macam ni. Yang penting awak tahu senang. Okay. So cara tak kisah. Cara macam-macam. Saya buat quickly. Saya buat contoh saya punya cara yang satu lagi. Right. So tahu lah ni. Kita nak dapat macam ni. Tolong masukkan yang kecil tu dalam ni. Mana kotak kecil tu? Saya tak copy paste yang kecil Buat semula. Dan saya copy paste, saya lupa. Ini 51. What's that? 38. 45. Okay, sepatutnya saya kena copy dulu. Kat sini dulu. Okay, saya movekan dia. Select midpoint kat atas ni. Point ni. Dan saya pun buanglah dia. Gunakan subtract. Okay, alright. Okay. The point is saya nak buat kotak ni. Saya nak buat kotak ni. Okay. So ada cara lain saya nak buat. Okay, contohnya saya nak buat kotak ni. Apa saya buat ialah saya buat box. Okay. Buat L. Saya buat 64. Lebar dia 13. Ketinggian dia 45. Okay. Right. Kemudian saya copy. Saya buat paste. Saya buat paste. Ini saya rotatekan dia. Ini saya buat laju je lah. Banyak cara lagi lain. Okay. Tekan dia. Saya select ni. Okay. Kemudian saya movekan dia ni. Okay, nampak? Kemudian saya movekan ni pula. Kan? Saya unionkan dia. Cantum. Sama tak? Sama tak kelas? Sama je. Kaedah yang berbeza, bentuk yang sama. Bentuk yang sama. Kaedah yang berbeza. So dia tak ada kaedah yang satu saja, banyak kaedah lagi. Terpulang kepada kreativiti awak. That's why untuk AutoCAD drawing ialah kreativiti. Macam mana awak bayangkan step-step tu. Yang penting awak tahu berapa ukuran. Kalau awak tak tahu ukuran, awak tak boleh buat. So ikut cara awak punya cara fikir ni, cara saya ajar ni supaya awak nampak lah cara kita ni. Alright. Okay kelas, so kita hampir siap. Kat sini sebenarnya, awak tengok sekarang ni kita ada dua objek. Intan mana tadi Intan? Saya tak tengok lagi Intan, saya tak pin. Okay, alright. Intan, boleh kita bersedia Intan? Can we move on? Okay. The next part ialah kita ada dua kan? Saya nak awak jadikan dia satu. Okay. Saya nak buat, gunakan solid union. Select solid union. Select objek yang awak nak cantumkan dia. Select semua lah sebenarnya. Select semua. Awak enter cuba tengok dia bercantum. Cantik kan? Start sikit. Nampak macam 3D sikit. So sebenarnya kelas, awak jangan terpedaya. Any 3D drawing yang awak tengok dalam dunia ni, sebenarnya apa dia buat? Dia daripada pecahan part, dia cantumkan dan jadi satu. Nampak tak? Daripada proses ni,
Daripada 1, 2, 3, 4. Ada 4 solid. Sekarang jadi 1 solid. Itu cara kita. Itu 3D drawing. Satu cara saya ajar awak untuk jangan lupa untuk binakan dia punya ni. Dia punya apa ni? Dia punya asal dia ni jangan apa? Jangan lupakan. Selalu tinggalkan. Selalu buat dia punya original, awak biarkan original ni. Kalau nak kena ubah-ubah nanti awak tahu. So setiap kali awak buat baru, awak kena create yang dia punya copy paste dia. Okey, nampak daripada sini kita dah potong. Jadilah bentuk yang ini. Okey? Alright. Intan cuba awak nampak. Nampak tak line awak tu masih ada lagi? Line yang 13 tu. Awak boleh buang yang tu kalau nak buang. Tapi tak ada masalah pun, tak payah buang. Tak apa, nanti you buat tukar layer nanti. Tapi kalau nak buang, nampak 13 tu, yang kecil tu. Yang ni. Line kat sini. Tu lah. Itu sekadar reference saja, awak boleh buang. Itu reference. Bila saya kata reference, hanya membantu awak untuk melukis sahaja. Okay, alright. That is not our drawing line. Tapi kita sekarang untuk bantu. We want to use that line to show us the end point. Titik kita. Alright. Last but not least. Tak ada last. Lagi dua kali last. Iaitu bentuk ni. Kita nak belajar buat wedge. Okay. Wedge. Nak buat wedge. So sebelum kita move on, saya bagi masa awak untuk kenal pasti berapakah ukuran wedge kita ni. Wedge kita ni, berapa ukuran dia? Okay, awak kena dalam video guna cara lain tau. Saya guna cara lain. So tak ada masalah. Yang penting jawapan yang sama. So wedge dia ni, daripada bawah sini, lebar dia berapa ni? Lebar dia lebar dia 38. Okay, wedge ni bentuk macam ni lah. Lebar ni berapa? So 51. Jadi saya tahu awak fikirlah sendiri. Okay, tu saya biar untuk awak fikir sikit. Lebar ni 38 juga. Dan bawa ke bawah. Okay. So kita ada ketinggian dia 45 ke bukan? Bukan Jangan salah faham. Ketinggian dia adalah 45 campur dengan 6. Iaitu 51 juga. Okay, find out. Tolong find out kenapa saya dapat ukuran dia macam ni. Tolong fahamkan. Okay, saya bagi masa. Kalau Intan kata faham, dia semua faham lah tu. Refer to your manual lab drawing tu. Tengok untuk lukisan yang ni. Pastikan awak faham. Lebar dia 38, X dia 51, Z dia 51 juga. Dekat Z ni selalu pelajar confuse. Kenapa 51? Kenapa tak 45 se? Itu benda yang awak kena tanya lah. Find out. Ini ialah bukan AutoCAD. Ini adalah memahami drawing. Memahami drawing is another skill, which is the most important skill. Okay, so Ilman dah faham. Intan faham? Kalau Intan kata faham, kita on. Kenapa tambah 6 sir? Come again? Yang tambah 6 tu dekat mana? Ni lah. Okay. Sekejap. Berapa tinggi sini? Nak tahu, so sini 45. Ini 6. So berapa ketinggian dia? 51. So tinggi yang belakang ni. Bawa sampai bawah ni. Ni tinggi dia. So ini ada 51 ni. Sebab tambah 6 ni. Sebab dia jatuh sampai bawah ni. Okay. So ni wedge dia. Okay. So awak akan dapat awak punya wedge awak. Sorry, dia panggil wedge Ini 38, 51, 51. Okay. Alright. Faham tak asal ukuran dia? Dan? Faham sir. Okay, sekarang saya nak awak try explore. Try dulu. Buat wedge.
Buat which ukuran yang tadi tu. Try. Try first and find out. Okay, jangan buat dalam tu. Jangan buat dalam tu, Intan. Kita jangan buat dalam tu, Intan. Always kaedah yang saya ajar, buat luar dulu. Nanti kita akan movekan dia. Kalau tak jawab akan pening. Saya ingat kita always nak buat copy and paste dia kan. Jadi biar ada satu kat luar. Try je explore. Based on your knowledge, explore je. Okay? Dah boleh siap tu? Habiskan. Kita nak buat apa tu? Habiskan dulu. Ambil tu. Okay, tak apa. Alright. Okay, tak apa, Intan. Buat yang lain. Okay. Alright, kenapa saya ingat? Okay, alright. So, make sure you punya auto mode on Auto mode on. Check dulu, double check. Okay. Alright, so buat which. Okay. So, saya akan gunakan L juga, length. Saya always gunakan length. So, panjang ni kita tahu dekat X direction 51, lebar dia dekat Y direction 38, ketinggian dia 51 juga untuk Z direction. Right. Saya buat ke atas Intan, bukan ke bawah. Alright. Okay. Then you can copy this and then make a paste. Tak kat sini, kumpulkan dia. Saya suka kumpulkan tempat lain. Okay, nampak? Ini kita punya part yang kita gunakan. Ini spare part lah kan, spare part. Macam nak buat kereta kan, you buat spare part. Okay. So kita guna yang original ni. Sekarang kita guna button move. Okay. Select object, enter. Base dia yang mana yang sesuai? So boleh ada beberapa pilihan. Sama ada midpoint sini boleh, bucu sini pun boleh. Saya nak guna bucu sini. Saya nak letakkan kat bucu sini. So banyak main guna move tu lah. Kena tahu kat mana nak move. Nak guna base point yang mana. Patutnya you kena familiar. You have to be familiarized with move button. Okay. Okay, so boleh unionkan dia. Ni kan ada dua kan, you boleh unionkan dia. So, you buat union. Like ni. Unionkan dia jadi satu. Intan, cuba grid on Intan. Tekan button F7. Habiskan dulu. Select kedua-dua objek terus. Jangan bukan enter and then. Select dua-dua terus. Untuk union dia tak macam subtract. Select dua-dua terus. Yes. Ya, okay. So tekan F7, button F7. Biar nampak grid tu, biar grid on. So, tadi dah on saya tak nampak kot. Baik. Alright, last but not least class, kita nak buat yang telinga dia ni. Donut tepi ni. One ni. So you notice here. Okay.
notice that balik. Okay. Dia start dekat mana? 114 tadi. Kat ujung ni. So, kita ada bulatan penuh kat sini, silinder penuh. Yang sini separuh silinder. Yang besar ni separuh silinder. Okay, so perhatikan apa saya buat dulu. Nanti you all try ikut nanti. Okay. So, yang kecil R11. Yang besar R32. Baik. So, saya pilih silinder. Okay. Pilih midpoint sini. Buat yang kecil dulu. Kecil tu berapa? 11. Enter. Dan buat ke bawah untuk Z. 19. Tebalan ni 19. Kemudian sekali lagi saya buat yang besar. Silinder. Okay. Endpoint dia. Sampai ni. Right. Baik. Kemudian kita buat subtract lah. Okay, kita subtract. Select objek besar ni. Select yang besar ni. Dan ini nak kekal. Saya select dua-dua ni. Sebab dua-dua ni kekal. Yang kecil ni yang saya pilih. Lagi saya buat subtract. Select yang nak kekal. Ada dua yang kekal. Dan yang kecil ni. Okay, yang tekan. So dia akan berlubang. So saya akan tengok macam mana berlubang dia. Berlubang tak berlubang? Okay, berlubang. So patah balik SE isometric. Inilah dia. Okay. So just in case awak buatlah silinder kat luar tu. Yang besar kecil. So besar 64. 32. Sorry. 32. Tinggi dia 19. Kecil pun ada juga. 11. Tinggi dia 19. Dan awak subtract. Okay, cuba try dulu buat yang tu. Enter. Select yang kecil. Jangan union dulu. Boleh lah nak union boleh lah. Boleh je. Ini. Boleh. Ada kaedah macam-macam kaedah. Janji berlubang. Okay. Awak boleh try yang untuk belah kanan juga. Belah sini, saya belah satu lagi ni. So kena corner-corner sikit lah. So buatlah silinder. Select yang endpoint ni. 11 ke bawah 19. Ini yang besar pula. Okay, 19. Okay, kemudian subtract jugalah. Kekalkan ini. Oh, yang kecil. Okay, so siap lah. Okay, dan siap lah kita punya drawing. Kita punya 3D modeling. Yes. Yang silinder tu boleh lancar. Silinder tu. Apa dia? Yang silinder tu. Silinder ni, guna ni. Guna yang mana? Bak. Dekat box tadi tu, pilih silinder. Kemudian select out punya midpoint. Baca arahan dia, Specify center point. Kemudian pilih radius awak, 11 ke 32 ke. Kemudian ketebalan dia. Ke atas ke bawah, terpulang lah. Saya buat ke bawah, saya letak button tulis 19 untuk ketebalan dia. Alright. Okay kelas, tak apa, ini saya dalam video ada, jangan risau. Dalam video awak boleh refer balik dan tengok macam dia buat lebih detail. Okay, alright. So before we end this lesson, so I'm going to stop this recording. I'm going to show you a video untuk awak rujuk. So I'm going to stop this recording. And then you can refer to this video when I upload in YouTube channel.